بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 يا هنانا. ظهرت يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 يا هنانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Para jamaah sekalian, insya-Allah malam ini kita akan sambung hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100. Dan daurah kita sesi malam ni akan berlangsung hingga jam 9 malam. Pukul 8.11 kita akan rehat untuk azan isyak. Betul, kita akan sambung sampai pukul 9. Pukul 9 malam kita berhenti untuk salat isyak. Setelah itu akan disambung sehingga pukul 10 suku 10.30 begitulah malam ni. Dan daurah kita akan disambung lagi pada besok pagi. Besok pagi pukul 9 sampai pukul 12.30. Cuma besok kita tak dapat nak siapkan makan tengah hari. Maklum awal-awal ni, ya. Esok minta maaf, pihak Matin tak dapat siapkan makan tengah hari untuk peserta daurah. Ya, kecuali tetamu-tetamu daripada jauh tu adalah. Ya, tetamu dari jauh ada. Cuma untuk peserta daurah besok tak dapat nak disiapkan kerana dapur minta cuti. Depa terlangkup periuk-periuk lah, tuan-tuan sekalian, letih hari ni, ya. Jadi tak apalah, kita bagi dapur rehat. Esok kita pakat balik makan di rumah lah, ya, dan di kedai-kedai pun boleh bayar sendiri, ya. Esok. Jadi untuk malam ni insya-Allah itu jadual kita untuk malam ni. Dan besok jadual kita pagi sampai tengah hari rehat, lepas zuhur, lepas asar sambung balik, dan malam majlis penghataman kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah sampai selesai 391 hadis berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dengan segala hormatnya satu lagi tuan-tuan, kitab dah habis, ya. Kitab ni saya cetak 1500 buah habis. Tak payah dah buat macam mana, dah habis ni, tak tahu dah buat macam mana lah, ya. Kitab dah habis tuan-tuan sekalian. Jadi saya persilakan guru kita Al-Fadhil Ustaz Nazrul untuk memimpin daurah pada sesi malam ni. Dipersilakan dengan segala hormatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Yusaini Yahya, Mudir Matin, ibu ayah, para guru, para asatizah, muslimin muslimat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk pada bab yang ke-14, ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabah disebutkan bab berkenaan dengan pedang dan juga alat-alat peperangan setelah bab berkaitan dengan tiqazul khatam, itu cop Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi menghantar surat dengan dicop menyeru para raja tersebut untuk masuk ke dalam agama Allah Taala, jika mereka menerima maka itu adalah satu kebaikan, dan jika tidak diterima maka ditetapkan kepada mereka peperangan seperti yang dilakukan. Dan karena itu munasabahnya disebutkan bab berkaitan dengan pedang setelah bab berkaitan dengan cop yang diutus kepada para raja. Terus sila. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. Amin. Hadis yang ke-1. An Anas radhiyallahu anhu قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan adalah hujung ulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Nah. Hadis yang ke-101. An Sa'id bin Abil Hasan radhiyallahu Hujung pedang tu dipanggil sebagai al-baydah ataupun qabi'ah, minta maaf, qabi'ah. Baydah yang ada di atas topi perang. Kata topi perang dia ada macam sikit atas hujung tu dipanggil baydah atau bidah. Sebab tu dalam hadis bila disebut seorang lelaki yang mana mencuri bidah, celaka bagi seseorang tersebut yang mencuri bidah dan akhirnya terpotong tangannya, itu dikenakan hukum hudud, diputuskan tangannya. Sebagian orang menterjemahkan bidah tu dengan telur ayam. Kita satu kesalahan kepada seseorang yang mana mencuri bidah atau baydah dan akhirnya dipotong tangannya disebabkan kerana dihukum mencuri. Ada orang syarah dia kata, jadi jangan mencuri walaupun benda yang kecil macam telur ayam. Kerana duk curi lama-lama, curi telur ayam, dah kali nanti curi benda besar, akhirnya sampai kena potong tangan. Tak betul itu. Baydah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah yang ada di atas besi ataupun perak yang berada di atas topi perang. Faham? Jadi kena tahu tu adalah istilah, bukannya telur ayam. Syarah telur ayam jam. Saya tak sebut telur dia. Baik, terus. Hadis yang ke-101. An Sa'id bin Abil Hasan radhiyallahu anhu قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Dari Sa'id bin Abil Hasan radhiyallahu anhu menceritakan adalah hujung ulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Sama. Hukumnya harus dalam mazhab Syafi'i, hukumnya harus untuk menghiaskan pedang dengan perak. Terus. Hadis yang ke-102. An Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu wa zama'a Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Dari Ibnu Sirin menceritakan, aku telah membuat sebilah pedang untukku mengikut pedang Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yakni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Samurah benar mengaku bahawa pedangnya adalah mengikut pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pedang baginda yang dibuat oleh seorang dari kabilah Bani Hanifah. Ini kabilah Musailimah Al-Kazzab. Musailimah Al-Kazzab daripada Bani Hanifah. Baru Bani
Hanafiyah. Dan kaum ini terkenal kaum pedang, kaum yang terkenal membuat pedang dengan cantik dan hebat. Dan Nabi pernah membuat pedang daripada hasil daripada kaum tersebut. Tamam. Dan pedang Nabi ada banyak, ada 10, hampir 10 pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba tengok pedang Nabi disebabkan kerana dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diletakkan bab berkenaan dengan pedang. Baju perang Rasulullah disebabkan kerana bersama dengan Rasulullah, disebutkan bab berkenaan dengan baju perang Rasulullah. Topi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kerana bersama dengan Rasulullah, disebutkan di dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan topi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin Nabi, alat yang digunakan untuk cop dan sebagainya, disebutkan di dalam kitab Syama'il, disebutkan dalam kitab-kitab hadis, adalah kerana bersama dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya kerana yang berada bersama dengan Rasulullah, walaupun mereka hanya alat sahaja, disebut oleh Allah dan juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenang oleh umat. Bagaimana kalau kita ini menjadi alatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita nak juga kita dikenang oleh umat, nak dikenal oleh Rasulullah, nak diambil perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niatkan diri kita untuk menjadi alat-alat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bab ke-15. Ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-103. An Zubair bin Awami radhiyallahu anhu qala kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'ani fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa'aq'ada Talhata tahtahu wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Daripada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menceritakan, pada hari peperangan Uhud terdapat 2 baju besi di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua baju besi tersebut adalah baju yang dipanggil Zatul Fudul dengan fiddah. Ada 2 baju yang dipakai oleh Nabi pada malam tersebut, pada hari Uhud, yaitu Zatul Fudul, yakni baju perang Nabi yang panjang, dan kemudian fiddah, nama yang kedua fiddah. Wa nahadha, terus kemudian Baginda mahu memanjat sebuah batu yang agak tinggi, namun baginda tidak berdaya kerana beratnya baju besi yang baginda pakai dan juga kerana luka yang baginda hadapi. Kata masyayikh, berat baju perang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 ataupun 30 kilo. Satu baju perang. Tambah 2 lebih kurang dalam 60 kilo. Jadi baju saja dah 60 kilo. Ini peperangan yang Nabi pakai 2 baju perang. Waktu ketika Nabi pakai waktu perang Uhud tersebut, nak cerita tu panjang cerita tu. Tak payah cerita lah. Tak apa, terus. Maka baginda Cerita kesian tengok. Macam tu. Aduh. Tak habis hadis lagi. Cerita pendek. Nabi SAW minta mesyuarat dengan para sahabat. Maka bangkit Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay Salul kata, Madinah ini adalah seperti anak dara. Jadi jangan dirosakkan Madinah ini dengan peperangan yang menyebabkan mereka akan masuk ke Madinah. Jadi kita kena keluar daripada kota Madinah. Jangan buat di Madinah perang. Kesian kat Madinah dan ahlinya. Cara Abdullah bin Ubay ni, ketua munafik. Jadi Rasulullah pun diam, tak kata apa. Esok paginya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu bangkit. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az menyeru kepada kaum Aus dan juga Khazraj, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Ansar dan Muhajirin, mengatakan bahawa ini adalah kesilapan besar yang kita lakukan, iaitu kita lebih mendahulukan pandangan kita daripada Rasulullah. Sepatutnya Rasulullah yang bagi pandangan, bukan kita yang keluarkan pandangan. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pergi ke depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, kami redha dengan apa sahaja yang kamu letakkan. Faham? Maka Rasulullah dah kata, dah dibagi cadangan untuk kita keluar daripada Madinah. Keluar di Madinah, kita buat di Uhud. Sampai di tengah jalan, waktu ketika Nabi dah pakai 2 baju perang, yakni dir'an, yakni Zatul Fudul dengan fiddah, dipakai oleh Rasulullah. Pada ketika tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul waktu tu bersama dengan 300 orang munafikin, ketika sampai di tempat
persinggahan Rasulullah SAW sebelum bergerak ke Uhud, maka mereka letakkan kata, ni cara ni berat ni. Sebab baru dengar berita kata yang akan datang ke bumi Uhud ini nanti akan datang perang dengan kita 3,000 orang. Ini pergi bunuh diri ni. Kita 1,000 saja. Lawan dengan 3,000 cari mampu. 1 lawan 3 dia kata. Orang yang bermain dengan bilangan. Tengok nampak tak? Yang tengok dengan bilangan, dia tengok dengan kuantiti bukan dengan kualiti. Dia tak tahu dalam tu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila melihat sedemikian, maka Abdullah bin Ubay kata, kita kena patah balik, kerana kalau pi ini bunuh diri. Maka patah balik mereka pada malam tersebut. 300 orang berpisah daripada tentera Rasulullah. Tinggal 700 orang sahaja daripada 1,000. Bayangkan. Celaka Pak Long ni, no? Abdullah bin Ubay ni memang celaka betul. Jadi dia patah balik, relax ya. Dia patah balik tanpa minta izin dengan Rasulullah. Belah gitu je balik ke Madinah. Dia kata, kami tak mau bunuh diri. Jadi akhirnya Nabi SAW bila dah pakai baju perang macam tu, para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 300 orang dah lari dah. Tinggal 700 orang. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, seorang Nabi tidak akan, setelah mana seorang Nabi tadi memakai baju perangnya, maka dia tidak akan cabut sampai bila-bila. Maka sahabat jelas, kata ini adalah peperangan yang akan berlaku dan tetap akan berlaku kerana Rasulullah dah pakai baju perang dah. Kerana kata Nabi SAW, Nabi tidak akan mencabut kembali baju perangnya setelah dipakai. Ini adalah sunnahnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi menceritakan mimpi Nabi pada malam tersebut. Kata Nabi, saya bermimpi pada malamnya lembu-lembu besar mati. Dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor kambing yang besar. Dan kemudian akhirnya Nabi SAW membunuh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kambing-kambing yang besar juga dibunuh pada hari tersebut dan ditakwilkan mimpi tadi. Dan pedang Nabi iaitu Zatul Faqar atau Zatul Fiqar patah dalam peperangan tersebut. Ini antara mimpi Rasulullah yang Rasulullah mimpi dan ditakwilkan oleh Nabi SAW bahawa akan wafat sahabat-sahabat besar dan kemudian akan mati juga yang besar di kalangan golongan Quraisy, yaitu kufar. Dan juga patahnya pedang Nabi itu bermaksud akan patahnya ataupun wafatnya orang yang paling hampir dengan Nabi SAW, iaitu Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jadi berlakulah peristiwa yang telah berlaku, dan inilah dalam peristiwa ini yang berlaku kepada Sayyidina Nabi SAW ketika mana iblis menjerit di dalam peperangan tersebut bahawa Rasulullah dah mati, dah wafat. Maka Sayyidina Talhah menjadi benteng untuk Nabi panjat naik ke atas bukit buat batu besar, kerana Nabi tak mampu naik atas batu tersebut kerana baju perang Nabi yang terlalu berat, iaitu lebih kurang 60 kilogram, termasuk dengan pedang lagi dan sebagainya. Maka Sayyidina Talhah menjadi tangga dan naik. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan bahawa aujabat Talhah, wajib bagi Talhah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, wajib bagi Talhah untuk mendapatkan pengampunan, wajib bagi Talhah mendapatkan pujian. Kerana apa? Kerana dia telah menyelamatkan suasana pada waktu tersebut daripada berlaku kacau bilau. Kerana para sahabat waktu itu dah lemah semangat ketika mendengar Rasulullah dah wafat. Jadi Rasulullah naik atas bukit untuk maklum, kata aku masih hidup, semangat kembali datang pada waktu tersebut. Hak ni je cerita yang panjang, tadi saya tak ceritalah. Saya akan syarah sikit-sikit saja. Tak maaf. Terus hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-105. Dan kerana tu sambung lagi. Dan kerana tu Sayyidina Talhah tidak dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi pimpinan setelah itu. Kerana Sayyidina Talhah dikatakan ada sedikit perasaan berbangga dengan pujian Rasulullah SAW. Maka ketika mana dicadangkan kepada Sayyidina Umar untuk melantik Sayyidina Talhah sebagai ada jawatan tertentu, maka Sayyidina Umar kata tidak boleh. Sayyidina Talhah tidak boleh. Walaupun Sayyidina Talhah adalah ahadul mubasyirin bil jannah, salah seorang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW. Tetapi Sayyidina Umar kata dia tidak boleh untuk jadi, kerana dia ada perasaan dalam hatinya kerana dia telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar kata dia tidak boleh bagi orang lain. Nah, ini pandangan Sayyidina Umar ni pandangan yang dipanggil ra'yun thaqib, dipanggil yang sangat tajam dan juga sangat halus. Terus An-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhud dir'ani qad dhahara bainahuma. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud memakai 2 lapis baju besi, satu menutupi yang satu lagi. Terus
Saya dah syarah tadi. Sila. Bab yang ke-16. Ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Topi wasallam. perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-106. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Faqila lahu hadha ibn khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqala uqtuluhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW memasuki Mekah dengan memakai topi perisai di kepalanya. Dilaporkan kepada baginda, Ibnu Khatal telah bergantung di tirai Kaabah. Lantas baginda berkata, bunuhlah dia. Ini adalah orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang murtad, masuk ke dalam agama Allah, kemudian keluar daripada agama dan kemudian menghina Rasulullah. Dilantiknya 2 orang untuk menghina Nabi. Dilantik 2 orang hamba perempuan, selalu mencipta syair menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah senaraikan hampir 15 orang di kalangan Quraisy pada waktu tersebut, musyrikin yang perlu dibunuh walau apa keadaan sekalipun. Antaranya Ibnu Khatal, yang dia telah dibunuh di antara Bi'ru Zamzam dengan Hajarul Aswad, di tengah-tengah itu dibunuh. Dan pada hari tersebut diberikan izin kepada Nabi, Makkah diharamkan untuk digugurkan darah, tapi diizinkan kepada Rasulullah pada waktu tersebut untuk menggugurkan darah. Jadi 15 orang ni diletakkan nama mereka senarai, kerana ini adalah kelompok yang paling kuat melawan dengan Rasulullah, menghina Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus antaranya Ibnu Khatal ni. Dan dia pergi gantung di astar Kaabah kerana adat jahiliah, siapa yang bergantung di kelambu Kaabah maka dia tidak akan dibunuh. Tak, Nabi kata ini tidak ada bunuh, tetap kena bunuh juga, kerana ini orang yang sangat jahat, orang jahat. Terus Hadis ke-17. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada tahun pembebasan Mekah. Di kepala baginda terdapat topi perisai. Apabila baginda telah menanggalkan topi perisainya, seorang lelaki menanggalkan topi perisai tersebut. Topi perang tadi bermaksud peperangan telah tamat, tidak ada peperangan pada hari tersebut. Jadi seakan ini telah habis dah, perang telah habis. Terus seorang lelaki melaporkan kepadanya, Ibnu Khatal telah bergayut di kain kelambu Kaabah. Baginda lalu berkata, bunuhlah dia. Terus Berkata Ibnu Syihab, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah SAW ketika itu tidaklah berada dalam ihram. Nah, jadi di sini dalil yang pertama menunjukkan bahawa yang membenarkan bunuh hanyalah imam pada waktu tersebut, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan cuba tengok, Rasulullah dah arahkan nama-nama ini perlu dibunuh macam mana keadaan sekalipun. Tapi ketika mana Ibnu Khatal dilihat bergantung di tiang Kaabah, di kelambu Kaabah, sahabat tidak bunuh pada waktu itu. Karena ada hukumnya. Karena ada adabnya ketika dalam Kaabah, disentuh Kaabah, dipegang dengan kelambu Kaabah, maka ini orang ni tak boleh diapa-apakan. Sebab tu mereka datang tanya balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, macam mana keadaan ni? Sekarang dia dah gantung dekat kelambu Kaabah. Adakah perlu dibunuh juga ya Rasulullah? Nabi kata, uqtuluh, bunuh dia. Di sini menunjukkan bahawa para sahabat akan merujuk kembali kepada Nabi dalam urusan hadrid dam, menggugurkan darah. Mereka tidak akan letak keputusan sendiri. Aman tuan-tuan? Itu kefahaman kita ambil dalam, maksud ini dalam sistem kenegaraan sebenarnya. Hadis ni walaupun nampak pendek, tapi ini adalah hadis yang menunjukkan kepada sistem kenegaraan. Seorang tadi tidak boleh letakkan hukum dengan diri peribadi dia. Nah, kita tengok seorang menghina Rasulullah. Boleh tak kita sendiri pergi bunuh orang tersebut dengan nama kerana dia menghina Rasulullah? Tak, haram. Tidak boleh. Walaupun dia melakukan yang haram, tak boleh kita bersetuju dengan perkara tersebut. Karena yang meletakkan hukum tadi adalah daripada pihak berkuasa, bukan daripada kita. Itu kena ada fik. Para sahabat menunjukkan fik tersebut. Bila Nabi kata uqtuluh, baru dibunuh. Kalau tidak, mereka tak bunuh. Yang ketiga, adakah mesti masuk ke dalam tanah haram berihram? Ini Nabi tunjukkan dalam keadaan ketika Nabi pergi ke tanah haram pada waktu tersebut dalam keadaan tidak berihram. Bermaksud dengan tujuan ada urusan yang tertentu yang menyebabkan kesibukan dan tidak sempat untuk melakukan
ibadah umrah pada waktu tersebut. Jadi hukumnya adalah harus masuk dengan tujuan bekerja ataupun dengan tujuan yang penting yang menyebabkan tidak mampu untuk melaksanakan ihram. Terus bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang panjang, ada yang sederhana. Yang paling panjang 12 hasta. Yang sederhana panjangnya lebih kurang 8 hasta. Ataupun 7 hampir ke 8 hasta. Terus Hadis yang ke-108. satu hasta bersamaan dengan 60. Satu hasta berkesamaan dengan 60 cm. Satu hasta. Gitu. Tuh. An Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa alaihi imamatun sauda. Daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari pembukaan Mekah dan baginda memakai serban berwarna hitam. Nah, dia harus memakai serban berwarna hitam. Serban hitam bukan Syiah punya saja. Orang kita pun boleh pakai, tak ada masalah apa. Ni tengok orang pakai serban hitam, Syiah apa? Payah orang kita ni, you know? Tapi pakai serban hitam pada waktunya. Nabi pakai serban hitam waktu ketika perang. Nabi pakai serban hitam ketika mana naik atas mimbar bagi khutbah. Tapi kalau waktu mengajar, Nabi tak pakai serban hitam. Nabi pakai serban putih. Kerana nanti aura dia berubah. Faham? Dia dengan pakaian kita ni pun kena berubah aura kita. Pakai serban hitam mengajar tengok. Dia kena nak perang ni. Dan warna hitam juga adalah warna as-sawad. Dan sawad ini adalah warna yang paling ketua sekali. Karena mana-mana warna ketika mana bercampur dengan hitam, hitam akan memenangi warna tersebut. Betul tidak? Dan sawad juga daripada perkataan as-sud. Sud juga dengan maksud as-sudud, yakni ketua. Maka Nabi memakai pakaian serban hitam tadi adalah sebagai isyarat kepada as-sudud, menguasai pada hari tersebut. Karena hari itu adalah hari penguasaan ke atas kota Makkah Al-Mukarramah sesuai dengan warnanya hitam. Dan warna hitam juga dengan makna as-siyadah. Sawad juga siyadah, maksudnya sebagai ketua pada waktu tersebut. Terus. Hadis yang ke-109. An Ja'far ibn Amr ibn Huraithin an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar wa 'alaihi 'imamatun sauda. Dari Ja'far bin Amr bin Huraith meriwayatkan dari bapanya radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan baginda memakai serban hitam. Nah, terus. Hadis ke-110. An Ja'far bin Amr bin Huraisin An ibni Amri. An Ja'fari ibni Amri bin Huraisin an abihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Daripada Ja'far bin Amr bin Huraith meriwayatkan dari bapanya radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan memakai serban hitam. Nah. Terus. Hadis yang ke-111. An Ubaidillah bin Umar an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhum qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifayhi qala Nafi' wa kana ibn Umar yaf'alu dhalik qala Ubaidullah wa ra'aytu al-Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dhalik. Nanti dulu kita jawab azan dulu. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sila. Dari Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' yang menceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW jika memakai serban, baginda akan melabuhkan ekor serbannya di antara dua bahunya. Berkata Nafi', Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga turut melakukan yang serupa. Jadi di sini menunjukkan bahawa serban Nabi ekornya dilepaskan di belakang. Baik serban, maksud serban ma talufu ala ar-ra's atau ma talufu ala ar-ra's, sesuatu yang dibalut di atas kepala. Tidak disyaratkan ada ekor. Sebab tu serban para ulama Azhar Syarif, Imamah Azhar tidak ada ekor. Itu pun dipanggil serban juga. Selempang bini kita, kalau kita duk pi balut nak pi ke bendang ke pi ke mana tu, buah atas kepala tarik itu pun serban juga tu pun. Nah, tengkolok yang dipakai di kepala boleh juga dipanggil serban kerana ia adalah balutan di atas kepala. Tidak disyaratkan ada ekor dan tidak syaratkan dengan bentuk yang tertentu. Jadi kalau berniat untuk mengambil sunnah Rasulullah SAW dengan balutan tersebut, dapat pahala pada waktu tersebut. Ya. Terus, jadi ada orang kata serban ini adalah pakaian Arab. Ini bukannya orang panggil apa, Nabi pakai kerana ini adalah pakaian Arab. Bodoh. Dah Nabi pakai bodoh. Kita bukan pincang tak pakaian Arab tu, dah Nabi pakai. Bila Nabi pakai, jadi sunnah lah. Hak tu je lah. Faham tak? Dia duk bincang tak ni pakaian Arab, tak pakaian Arab dan sebagainya. Habis tu berjubah Rom yang Nabi pakai. Itu bukan pakaian Arab. Baik bila Nabi pakai. Dan kita niat kerana nak ikut Nabi pakai. Bukan kerana ikut orang Rom pakai. Tapi kerana Rasulullah pakai. Kan jadi sunnah tu. Duk bincang tak masalah ni. Sebab orang Arab pun pakai. Jadi tak ada masalah. Dah tu orang Melayu pakai tengkolok. Awak tak pakai tengkolok. Pergi pejabat pakai tengkolok. Balik pejabat pakai tengkolok. Awak tak pakai. Jadi masalah sekarang ni, kalau tak mau pakai dan kemudian nak nafi orang yang pakai, tak usah duk tunjuk bodoh. Hak tu ya. Tunjuk kebodohan kat orang. Terus Berkata Ubaidillah, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga turut melakukan yang serupa. Terus Hadis yang ke-112. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ekor serban paling panjang 1 hasta. Jangan lebih daripada 1 hasta. Paling pendek 4 jari. Nah, 4 jari. 4 jari sebenarnya dia ada ukuran dia, bukan 4 jari ni. Dia ada ukuran dia. Pertengahan 1 jengkal. Faham? 1 jengkal. Itu pertengahan. Faham? Baik. Terus. Dan kemudian serban dalam mazhab kita Syafi'i, serban yang dilepaskan ekor. Serban dalam mazhab Maliki, ada satu serban dipanggil tahnik. Tahnik ni maksudnya bukan tahnik belah buluk tu. Tahnik ni maksudnya serban yang kemudian dia ada ekor yang dilepaskan di bahagian bawah. Ini kemudian diletakkan begini. Kalau dilihat dalam orang Afrika dan sebagainya dalam mazhab Maliki, mereka pakai serban ini. Sunnah dalam mereka, tidak sunnah dalam mazhab kita Syafi'i.
mazhab Syafi'i tidak sunnah berpakaian sedemikian. Terus. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada orang ramai dengan memakai kain lilitan kepala, yakni serban berwarna kehitaman. Ada sebahagian menterjemahkan dasma dengan maksud yang berminyak, karena Nabi banyak memakai minyak pada rambut. Akhirnya nampak pada serban Nabi itu seakan berminyak, panggil dasma. Terus bab yang ke-18. Bab ke-18. Ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi Izari wasallam. Rasulillah. Izari Mudhafu Rasulillah. Izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ciri kain sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ke-113. An Abi Burdah qala. Jadi lepas ni kalau kita dah tahu semua pakaian Nabi, kita pakai niat ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Dapat pahala macam tu saja. Ni pakai saja. Balut kain gajah duduk, jadi gajah. Tak ada niat apa. Niat ni saya pakai kerana Rasulullah pakai macam ni. Saya pun balut. Masya Allah. Dapat pahala. Ikut Rasulullah. Pakai serban atas kepala balut. Tak pun saya saja duduk dalam rumah balut kain atas kepala. Kerana nak mengambil sunnah Rasulullah. Dapat pahala. Nah, itu maksudnya. Kerana pahala ini antara sebab niat. Nah, antara tujuan niat untuk apa? Untuk memindahkan daripada adat kepada ibadah. Hanya kerana niat. Cuba tengok. Daripada adat kepada ibadah. Dan daripada ibadah kepada peringkatnya ibadah. Ibadah tersebut, dia ada peringkat dia pula. Untuk meningkatkan lagi peringkat ibadah tersebut, berbeza dengan niat. Dengan niat tersebut akan menyebabkan ibadah tadi akan meningkat dia punya peringkat tersebut. Jadi dua tujuan tersebut, kerana itu kita berniat. Kalaulah dikatakan pakai serban ini adalah adatnya Arab, dengan niat menjadikan dia ibadah kepada Allah Ta'ala, benda yang mudah, tapi tidak dipaham oleh orang yang ada doktor kan? Kita tak faham lah. Terus Akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalizan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini fi hadaini. Ha tu sebenarnya ada titik, ada alif, dipanggil alif khanjar. Bila tak tulis. Terus. Dari Abi Burdah menceritakan Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami sehelai selendang yang bertampung dan sehelai kain sarung yang kasar. Lalu ia berkata, dua pakaian inilah yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ruhnya diambil. Ya, terus. Jadi nak bagi tahu kata Nabi dalam keadaan yang sangat qanaah, sangat sederhana. Terus. Hadis yang ke-114. Anil Ash'ath ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha radhiyallahu anhu qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izaraka fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Dari Ash'ath bin Sulaim menceritakan ibu saudara bernama Rum, Ibu saudaraku bernama Ruh menceritakan dari bapa saudaranya bernama Ubaidah bin Khalaf radhiyallahu anhu yang menceritakan tatkala aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba seorang menegurku dari belakangku, angkatlah kain sarungmu kerana ia lebih mendatangkan takwa kepada Tuhan kamu dan lebih mengekal pakaian kamu, yakni lebih tahan. Rupa-rupanya orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada baginda, ya Rasulullah, pakaian yang aku pakai ini hanyalah burdah malha. Apa burdah malha? Burdatun malha ini pakaian kerja saja. Ini baju saya buat kerja ya Rasulullah. Tak perlu pun saya nak jaga-jaga sangat baju ni. Nampak? Jadi Sayyidina Ubaidah bin Khalaf pada waktu tersebut menjawab dengan sedemikian. Baik, terus apa kata Nabi? Baginda menjawab, apakah kamu tidak mahu mencontohiku? Aku pun melihat kepada pakaian baginda, maka kain sarungnya hanya setakat 2 betisnya sahaja. Maksudnya di pertengahan betis. Jadi, saya dah sebut pada tengah hari petang tadi, pertengahan betis kain adalah sunnah. Harus sampai kepada buku lali. Lebih pada buku lali ada 2 hukum.
Dengan tujuan riak, takabur, haram. Tidak niat takabur dengan riak, makruh. Ini kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Perempuan janganlah dekat betih. Perempuan tak boleh. Perempuan dekat betih, cabut kepiah Tok Imam. Perempuan harus dilabuhkan pakaian mereka sampai satu hasta. Sampai satu hasta. Terus. Hadis yang ke-115. An Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu qala kana An Salamah bin Al-Akwa' Naam. radhiyallahu anhu qala kana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya'taziru ila ansafi saqihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menceritakan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memakai kain sarung setakat pertengahan dua betisnya sahaja, dan ia berkata, beginilah caranya sahabatku memakai kain sarung. Beliau maksudkan Nabi SAW. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi memakai lebih daripada betis bukan hukumnya haram terus. Ini ada sebahagian mereka kata, oh tak boleh, ini bid'ah dalalah finnar terus. Kita pergi nak kak jubah dekat Mekah. Nak kak, kita kata kak atas sikit pada buku lali. La. Hatta ansafi saqai. Ansafi saq dia kata. Sampai ke pertengahan betis. Saya kata sampai kat buku lali je. Aku tak mau sampai pertengahan betis. La. Dia kata dia. Saya kata aku suka baju aku bodoh. Kalut dengan baju orang. Baju orang kalut. Hang yang nak potong. Buat kerja cukup lah. Dia pula duk bagi cadangan kita. Betul. Hang tak tahu ke hadis Nabi SAW? Tengok, nampak tak? Baca hadis, faham literal. Dia faham bawah pada buku lali, pada bawah pada betis sikit, haram terus. Tak ada hukum lain dah. Jadi kita kena biarkan. Qalu salama. Faham? Wa idza qatabahumul jahilun qalu salama. Laisa salamun, kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Jangan sebut salamun. Sebut salama. Faham? Kena sebut macam Allah Taala sebut. Wa idza qatabahumul jahilun qalu salama. Kalau kita tengok ada orang jahil tengah duk debat dengan kita kata salama. Tahu dah kata. Dia akan marah waktu tu kalau dia tahu. Hantu kata aku jahil. Kerana Quran sebut macam tu. Kepada orang jahil sebutnya apa dia? Salama, bukan salam. Lepas tu kalau bagi salam kepada ustaz-ustaz dalam ni, salam ustaz, tak apa. Jangan salama ustaz. Tu kurang ajar. Terus. Hadis ke-116. An Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqih faqala hadha mawdi'ul izari fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Tengok ni. Hadis ni bagi kat tukang kerak kain tadi ni, kalau tak faham ketuk atas kepala. Ni hadis ni sebut je jelas. Terus. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku lalu berkata kepadaku, hanya setakat ini saja tempat kain sarung. Jika enggan, yakni jika kamu tidak mahu setakat itu saja, harus ke bawah sedikit darinya. Jika enggan lagi, yakni ingin lebih labuh lagi, tidak harus bagi kain sarung dilabuhkan hingga menutupi dua buku lali. Maksudnya kalau kamu tak mau sampai pertengahan betis, turun lagi. Tak ada masalah. Sampai ke buku lali. Kalau nak lebih juga lagi. Tidak ada hak lagi bagi buku lali untuk ditutupi. Maksudnya jangan lebih pada buku lali. Jadi sebab tu Imam Nawawi kata, bab ni pula ada dua hukum. Bagaimana Imam Nawawi boleh keluar dua hukum pula pada masalah tersebut? Karena ada hadis yang lain. Yang Nabi SAW menyebutkan tentang illah melebihkan pakaian. Melabuhkan pakaian. Lebih daripada buku lali. Maka Rasulullah mengatakan bahawa ini neraka. Yang bawah ni dibakar dengan neraka. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, saya kalau pakai kain sarung, kain saya akan dia turun. Sebab pinggang ni tak ada tempat nak timpan. Tak ada tempat nak pegang. Karena Sayyidina Abu Bakar orangnya kurus dalam riwayat. Sebagian kata pinggang dia macam dengan timun. Sama. Kalau pakai turun kain, melurut. Maka kata Rasulullah, kamu tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sombong, wahai Abu Bakar. Kamu tidak ada masalah. Makna di sini illah, larangan memakai kain lebih daripada buku lali tersebut adalah kepada sombong. Itu yang jadi haram. Tengok macam mana ulama bahaskan hukum. Ini dibahas hukum pada illah, bukan pada zahir macam tu saja. Tengok dengan illah hukum tersebut. Karena
al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berlegar dengan illah hukum tersebut. Tamam? Terus. Bab yang ke-19. Ma jaa fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-117. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusaha wa innahu la ghairu muktarith." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari berjalan di wajahnya. Bercahayanya wajah Nabi. Terus. Aku juga tidak pernah melihat seorang pun yang lebih laju berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bumi ini dilipatkan untuknya. Kami memenatkan diri kami, yakni dengan berjalan seperti baginda, sedangkan beliau tidak kisah pun. Baik, di sini menafikan bahawa Nabi berjalan laju dengan maksud berjalan dengan laju macam tu. Karena Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi berjalan laju, seakan-akan bumi dilipat kepadanya. Kami berjalan dengan penat, Nabi biasa saja. Maknanya apa dia? Nabi jalan biasa. Tapi dengan perjalanan Nabi, satu langkah, dua langkah Nabi, para sahabat dah tertinggal 8 langkah. Contoh. Maka sahabat terpaksa mengejar Nabi SAW. Jadi bumi dilipat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia panggil ashabul qutwah. Dalam bahasa ulama-ulama sufi, dia panggil ashabul qutwah. Ini orang-orang yang dilipat bumi kepada mereka. Faham? Ada orang yang berjalan 2-3 tapak sampai Mekah. Jalan 2-3 tapak sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tak mustahil benda tersebut. Terus. Hadis yang ke-118. An Ibrahim bin Muhammadin من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. Daripada Ibrahim bin Muhammad menceritakan, Ali radhiyallahu anhu tatkala menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tatkala berjalan baginda dengan langkah kuat dan tegak, seakan-akan turun ke tempat yang curam, atau berjalan turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saya dah syarah semalam apa maksud hadis tersebut. Terus. Hadis ke-119. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala: kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Dari Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan, Nabi SAW apabila berjalan, baginda condong ke depan, seolah-olah turun ke tempat yang curam. Terus. Bab yang ke-20. Ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kain lapisan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-120. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meletakkan kain lapis atau tudung di atas kepalanya untuk melindungi serban dari tercemar oleh minyak, sehingga kain tersebut kelihatan seperti kain penjual minyak yang sentiasa dicemari minyak. Ni macam kopiah yang saya pakai dalam ni, ada kopiah warna putih, nampak, kalau nampak lah, tak nampak buat macam mana kan. Yang saya pakai di dalam untuk melindungi kopiah daripada terkena dengan minyak dan sebagainya. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diamalkan oleh orang-orang Tunisia. Orang Tunisia dia pakai macam tu kopiah dia. Terus. Bab yang ke-21. Ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-121. An Qaidah binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha menceritakan, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk secara qurfusha. Qurfusa. Baca macam bahasa Melayu tu. Ia menceritakan lagi, apabila aku melihat baginda Qurfusa duduknya macam mana? Duduk
diangkat kakinya, dipeluk lututnya. Itu khurfusa. Harus duduk macam tu dalam masjid dengan syarat terjaga aurat. Jangan duduk macam tu kain pelekat bawah buka elok pula. Tak kira orang nampak datang apa tu kan. Baik. Apabila aku melihat baginda begitu tawaduk, yakni rendah diri dalam duduknya, maka timbullah perasaan gemetar dalam hatiku kerana kagum dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus. Ya, cuba kita baca duduk khurfusa. Belakang. Duduk khurfusa ialah cara duduk dengan meletakkan dua punggung di atas lantai. Dua peha dirapatkan ke perut dan dua tangan memeluk dua betis. Ia menyamai cara duduk ihtiba' selepas ini. Ya, tu cara dia. Boleh faham tak? Duduk, diangkat paha, dirapatkan ke perut, dipeluk lutut ataupun betis. Terus. Hadis ke-122. An Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Naam. Daripada Abbad bin Tamim menceritakan daripada Abbad bin Tamim menceritakan dari bapa saudaranya radhiyallahu anhu yang menceritakan dia melihat Nabi SAW berlunjur di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang satu lagi. Naam. Jadi di sini bukan sekat melunjur, ini berbaring sebenarnya. Mustalqi maksudnya berbaring. Jadi berbaring, kaki sebelahnya diangkat letak di atas kaki macam ni. Tamam? Jadi hukumnya adalah harus. Tidak ada masalah. Yang pertama hukumnya harus tidur dalam masjid. Yang kedua perlu menjaga cara duduk tersebut agar tidak terzahir aurat. Itu cara duduk. Jadi dilunjurkan kaki diangkat diletak di atas macam ni. Itu tidak ada masalah. Terus. Hadis yang ke-123. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Ihtaba bi yadayhi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam masjid, baginda akan duduk merangkul lutut dengan dua tangannya, yakni duduk ihtiba'. Nah, yang disyarahkan tadi pada khurfusa, lebih kurang lah sama. Terus Bab yang ke-22. Ma ja'a fi takaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alat bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-124. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan taka'ah, babu ma ja'a fi tuka'ah. Dhammahkan tak tuka'ah. Tamam. Atas wazan lumazah. Tuka'ah, lumazah. Terus betulkan baris, tuka'ah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dan berehat di atas biji bantal dengan mengiring di sebelah rusuk kirinya. Jadi bantal Nabi letak tangan macam ni, mengiring. Nah. Terus Hadis ke-125. jadi kita baca kitab Syama'il, bukan baca saja. Bila kita baca tengok Nabi pernah duduk macam tu. Ketika kita duduk macam tu, kita niat kerana nak ikut Rasulullah, dapat pahala pada waktu tersebut. Tak duduk saja sambil tengok bola walaupun Kedah kalah, dapat pahala. Terus An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billahi wa 'uququl walidaini qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an qala wa shahadatu az-zuri aw qallu az-zur qala فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kamu aku beritahu kamu dosa-dosa paling besar?" Para sahabat menjawab,
sudah tentu wahai Rasulullah. Di sini menunjukkan bahawa ada dosa kecil, ada dosa besar. Berbeza dengan sebahagian mazhab dalam akidah yang mengatakan bahawa tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Di sini menunjukkan bahawa Nabi mengatakan ada dosa besar. Bila Nabi sebut bi akbaril kabair, hatta dalam kabair pun ada akbar lagi. Ini dosa-dosa besar, ada juga yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa besar sendiri pun ada martabat dia. Tamam? Itu maksudnya. Terus Baginda menjawab, mensyirikkan Allah dan mendurhakai dua ibu bapa. Berkata Abu Bakrah, berkata Abu Bakrah, berkata Abu Bakrah. Nah, Rasulullah mulanya bersandar, kemudian baginda duduk dan bersabda lagi, dan memberi kesaksian dusta atau palsu atau berkata dusta. Kata Abu Bakrah lagi, Rasulullah tidak berhenti berkata tentangnya hinggalah kami berkata, yakni dalam hati kami, alangkah baiknya jika baginda berhenti. kerana Nabi sakit pada ketika tersebut. Waktu ketika Nabi nak sebut yang ketiga, Nabi bangun dan duduk pada waktu tersebut. Dan sehingga Nabi mengulang syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, sampai kata para sahabat, laitahu sakat. Nabi berkata dalam hati lah. Tengok adab dengan para sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Terus Hadis yang ke-126. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak akan makan dengan bersila dan bersandar. jadi diterjemah kepada dua maksud terus. Muttaki'an, bersila dan bersandar. Muttaki' juga hanya cukup sekadar menyandar pun cukup dah. Maksudnya duduk dalam keadaan menyandar sambil makan. Jadi elakkan daripada menyandar untuk mengelakkan daripada makruh. Kalau makan di atas kerusi, Nabi tidak pernah makan di atas kerusi. Nabi makan di bawah, duduk. Dan makan duduk secara bersila hukumnya adalah khilaful aula. Nah, ada khilaful aula. Tamam. Terus Hadis yang ke-127. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an 'ala wisadah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas sebiji bantal. Naam. Terus Bab 23. Ma jaa fi ittikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dan menungkat di atas sahabatnya ketika sakit. Hadis ke-128. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitriy qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW sedang menderita sakit. Lalu baginda keluar ke masjidnya dengan bersandar di atas Usamah bin Zaid. Di badan baginda terdapat sehelai kain qitri, di mana baginda berselempang dengannya. thawbun qitri, iaitu pakaian daripada Yaman. Pakaian burdah Yamaniyah. Maksudnya Yaman dulu, daripada dulu lagi penghasil kepada kain burdah yang sangat berkualiti sampai sekarang. Terus Baginda lalu mengerjakan solat dengan mereka, yakni sahabat-sahabatnya. Tapi banyak jugalah kain burdah tu, hatta kat Yaman pun kadang-kadang daripada Kashmir juga, daripada India. Tak apalah. Tapi zaman Nabi, maknanya kain qitri ini ataupun sama ada dinisbah kepada Bahrain, Qatar, ataupun nisbah kepada sejenis kain yang berasal daripada Yaman. Dan kemudian Nabi SAW qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Jadi Nabi pakai dengan tawashshah. Jadi Nabi pakai kain saja. Kain ini dibalut di badan Nabi SAW dengan cara macam ni, seperti yang ditunjuk oleh para masyayikh kami. Nabi pakai macam ni. Tawashshaha bihi. Macam ni. Faham? Bahu diperlihatkan. Nabi tidak pakai baju. Nabi tak pakai baju, cuma Nabi pakai kain ini saja dan kemudian dibalut seperti ihram, pakaian ihram. Terus Hadis yang ke-129. An al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradi
الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة رأسي قال فعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة طويلة قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة طويلة. Terus. Dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, aku masuk untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau sedang sakit ketika hampir matinya. Di kepalanya terdapat balutan, yakni serban berwarna kuning. Aku memberi salam kepadanya. Serban tersebut warna kuning kerana diletakkan padanya ubat-ubatan. Jadi Nabi juga mengambil sebab untuk menunjukkan kepada umat bahawa harus mengambil sebab. Jadi dipakai ubat-ubatan pada kain tersebut dibalut di kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ni ada koyok, ada apa semua itulah. Zaman Nabi SAW dibalut, diletakkan dalam balutan tersebut ubat-ubatan. Terus. Ia lalu memanggilku, wahai Fadl. Aku menjawab, aku di sini wahai Rasulullah. Ia menyuruhku ketatkan balutan di kepalaku ini. Aku pun melakukannya. Baginda lalu duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku, yakni untuk menungkat di atasnya. Kemudian bangun dan berjalan memasuki masjid. Hadis ini terdapat kisah yang panjang. Naam. Terus. Bab yang ke-24. Di sini menunjukkan bahawa harus untuk mengambil sebab. Dan perkataan Sayyidina Fadl Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan menyebut labbaik, maksudnya kalau terjemahan labbaik ini sebenarnya ijabah ba'da ijabah. Yani saya menyahut seruanmu ya Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Berbeza dengan na'am. Kalau sebut labbaik ini maksudnya memberikan sepenuh perhatian kepada apa yang dipinta. Tamam? Itu maksudnya. Terus. Bab yang ke-24. Ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis yang ke-130. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ah thalathan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW selepas makan menjilat jari-jarinya 3 kali. Selepas makan, bukan ketika tengah duk makan. Tambah tengah duk makan dengan orang dalam satu talam, buh sesuap, jilat. Buh sesuap, jilat. Buh sesuap, jilat. Ini menggelikan orang. Jilat jari setelah makan, setelah habis. Dah lah jilat, suruh ke orang. Sila. Jam. Orang tadi kata, ya. Dah lah kena ayat liok lah tadi kan. Yalah su'rul mu'min syifa. Tapi jangan pengotor. Islam tidak mengajar kita jadi pengotor. Jaga syu'ur orang lain pun kena jaga. Hak orang lain pun kita kena jaga. Ketika makan dalam keadaan bertalam ataupun makan bersama-sama. Jari mana yang Nabi jilat? 3 jari ini. Kerana Nabi makan dengan 3 jari ini. Jari mana dulu yang Nabi jilat? Jari yang paling panjang. Kerana jari yang paling panjang ini yang mula-mula mengenai makanan. Maka jari ini dulu dijilat. Dan pernah ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi makan dengan 5 jari. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa dia makan dengan 5 jari pada makanan yang memerlukan kepada 5 jari. Contohnya seperti paha kambing, dipegang dengan 5 jari. Ataupun menggunakan mangkuk untuk disentuh dengan 5 jari. Jadi ulama yang kata sedemikian kerana mereka menolak kata Nabi makan 5 jari untuk mengambil dengan roti dan sebagainya. Tamam? Itu maksudnya. Jadi sekurang-kurangnya orang Melayu, kita makan nasi dengan 5 jari ini tak terasa hati sangatlah. Sebab makan dengan 2 jari adalah makanan jababirah, orang-orang yang sombong. Makan dengan 1 jari adalah cara syaitan. Syaitan makan dengan 1 jari. Cucuk. Itu. Tamam? Habis itu kita makan rojak. Cucuk tu. Dak itu 2 jari. Tambah dengan 1 lagi dia punya buluh tu, lidi itu 3 jari. Faham? Kira okeylah. Nak senang-senang pegang terus 3. Cucuk macam tu. Dia lagi keluar terus. Orang tak kata apa. Saya guna 3 jari ni. Nak tak ada aku orang guna 5 jari nak cucuk. Rojak tak ada aku nak pegang macam tu cucuk. Terus. Sila. Hadis ke-131. An Anas radhiyallahu anhu qala
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاث. Dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW apabila makan suatu makanan, baginda akan menjilat 3 jarinya, yakni yang digunakan semasa makan. Setelah makan, ya, setelah makan. Terus Hadis yang ke-132. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Dari Abi Juhayfah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun saya, maka saya tidak akan makan dengan duduk ittiqa, bersila atau bersandar. Naam. Sekali lagi. Muttaki'an. Ini ittika, bukan ittiqa, ittika. Ini bersila ataupun bersandar. Jadi saya tidak makan dengan cara bersila. Sebab tu kata ulama, bersila ni adalah terjemahan balik kepada ittika. Nah, ittika juga dengan maksud bersandar sahaja. Ittika dengan makna bersandar. Jadi duduk bersila, yakni dipanggil tarabbu'. Tarabbu' maknanya duduk bersila. Ini hukumnya khilaful aula. Nah, dan sebagian ulama kata khilaful aula bukan makruh. Karena khilaful aula berbeza dengan makruh pada istilah. Terus. Hadis yang Ada makruh padanya terdapat larangan yang jelas. Manakala khilaful aula tidak ada larangan, difaham daripada maksud hadis. Lawan daripada suruhan dan tidak ada larangan, maka itu dipanggil khilaful aula. Contoh macam dikatakan, contoh ni saya bagi contoh lah. Kalau kita sebutkan makan dengan tangan kiri, kalaulah tidak ada hadis yang melarang menggunakan tangan kiri. Contoh ni, nak beza antara khilaful aula dengan makruh. Kalau Nabi kata makan dengan tangan kanan, gitu, dan jangan makan dengan tangan kiri, maka kalau ada perkataan jangan makan, maka jangan tersebut pula kalau ditanggung bukan pada makna haram, maka dia akan kembali kepada makruh sebab ada larangan jangan. Baik, tapi kalau tidak ada larangan jangan makan tangan kiri, Nabi kata dalam hadis makanlah dengan tangan kananmu, tapi tidak ada sebut jangan makan. Ini contoh. Kalau tidak ada hadis sebut jangan makan, difaham daripada hadis tersebut Nabi kata makan tangan kanan bermakna jangan makan tangan kiri, dipaham dengan makna, maka itu dipanggil khilaful aula. Faham lah? Itu maksud dia, perbezaan antara dua perkara tersebut. Itu dalam ilmu usul fiqh. Terus hadis yang ke-133 an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalath wa yal'aquhunna. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya dan baginda menjilatnya, yakni selepas makan. Nah, jadi jilat tangan ni bukan hanya jilat tangan saja. Ada sebahagian riwayat dalam Jami'us Shaghir disebut man la'iqa sahfah, siapa yang menjilat bekas makanan, wala'iqa asabi'ah, dan menjilat jarinya, ashba'ahu Allah fid dunya wal akhirah, Allah akan kenyangkan dia di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita tengok orang-orang tua-tua, tuan-tuan guru, para ulama, mereka habis makan, mereka akan basuh sikit tangan, sikit aja, bukan basuh habis, basuh sikit dan disapu bekas makan tadi, dihirup air tersebut. Ini akan diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian disebut juga dalam hadis sebagian riwayat, man akala ma yasqutu min al-khiwan, siapa yang makan benda yang jatuh daripada bekas makanannya, wal qas'ah, ataupun bekas juga qas'ah, makanan yang cukup, bekas makanan yang cukup untuk 10 orang, amina minal faqr, maka dia akan dijaga daripada menjadi fakir, wal baras, dan juga daripada menjadi terkena penyakit sopak, wal juzam, terkena daripada, dan dijaga daripada terkena penyakit kusta, wa surifa an waladihi al-humq, surifa an waladihi al-humqu, dijauhkan anak daripada jadi bodoh. Nak bagi anak kita jadi bodoh, makanan hak jatuh kutip balik, makan balik. Tu ulama dulu suruh orang tua-tua pakat suruh makan tu, kutip balik tu, jangan duk biar, kutip balik. Kerana apa? Kerana ada riwayat sebut macam tu. Faham? Dan juga siapa yang nak anaknya sabihal wajhi, wajahnya cantik, anaknya jadi segak, comel, walaupun pak muka macam negro kan, tapi nak anak dia comel, maka makan makanan yang gugur, makanan yang terjatuh tu ambil, kutip balik, makan, insya-Allah anak nanti comel. Faham?
Tak comel muka, comel akhlak, insya-Allah. Itu aja. Amin. Itu lebih penting. Terus Hadis ke-134. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muqa'in min al-ju'i. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya buah tamar, maka aku melihat baginda makan sambil duduk secara al-iqa' kerana lapar. ini Nabi duduk dalam keadaan menyandar kerana lapar. Maksudnya di sini larangan menyandar adalah pada keadaan yang tidak memerlukan kita menyandar, jangan menyandar. Rasulullah menyandar nih, menyandar kerana pada waktu tersebut Nabi sangat lapar sehingga memerlukan kepada penghalang di belakang badan Nabi SAW. Kalau tidak, Nabi akan jatuh terus pada waktu tersebut. Terus Bab yang ke-25. ini menunjukkan bahawa sederhananya Rasulullah SAW. Terus Ma jaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-135. An Aisyah radhiyallahu Jadi anha. kalau kita baca bab-bab ini, bab macam mana cara Nabi duduk, kemudian cara Nabi makan, apa benda yang Nabi makan dan sebagainya, kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan banyak dan sebagainya, makanan kita sedap-sedap dan sebagainya, maka kita akan kata, kalau kata saya makan sedap, Rasulullah tak jumpa makanan sedap yang macam saya makan. Jadi kita akan rasa bersyukur pada waktu tersebut. Jadi kita tak akan cepat komplain. Baik, terus. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yawmain mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidak pernah ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasai kenyang dari roti tepung barli, yakni yang mereka makan 2 hari berturutan hinggalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Tuan-tuan pernah makan roti Bali? Roti Bali beza dengan roti gandum. Roti gandum lembut. Roti Bali, ya Allah, kerah kong. Kerah tak rasa apa. Sambil pernah buat, saya pernah buat lah waktu zaman duk diet, try buat roti Bali. Bolehlah makan 2 kali, lepas tu tak makan lah. Jam. Kerah. Memang apa ni, kata macam mana Nabi makan roti Bali, no? Dan Nabi tidak pernah menjumpai khubzun muraqqaq. Maksudnya roti lembut, roti gardenia kita duk jumpa tu tak ada lah. Itu lam yatawaqqa li Rasulillah. Lam yakhtur bi bali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terlintas dalam kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan diutus untuk mencari makanan yang sedap-sedap. Terus Hadis yang ke-136. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yaqulu ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan, tidak pernah berbaki roti tepung barli yang dimakan oleh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tamam. Ataupun dengan maksud makana yafdulu ala an ahli baiti Rasulillah khubzus syair. Maksudnya tidak pernah lebih makanan Nabi SAW melainkan roti Bali. Roti Bali sahaja yang dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roti Bali sahaja. Terus Hadis ke-137. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'isha'an wa kana aktsaru khubzihim. bukan Isya, no? Asya. La yajiduna asya. Asya ini makan malam. لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Naam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur beberapa malam berturut-turut dengan perut kosong, dan dia juga ahli-ahli keluarganya kerana tidak mendapati makanan untuk menikmati makan malam. Kebanyakan makanan baginda dan keluarganya ialah roti tepung barli. Naam, terus 2 minit. Hadis yang ke-138. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi yakni al-huwara. Ini roti lembut. Pernah tak Nabi makan roti lembut? Tak, tidak pernah. Terus Faqala Sahl ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla ta'ala
فقيل له لا لا هل تعالى tak perlu ada. Azza wa Jal saja cukup. عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Dari seorang sahabat bernama Sah bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan, ditanya kepadanya, adakah Rasulullah SAW pernah menikmati roti dari tepung yang putih bersih dari antah? Maksudnya roti gardenia tu lah. Nah, roti gardenia tu kita makan tu. Pernah tak Nabi jumpa roti tu? Jawab beliau, tidak pernah Rasulullah SAW berpulang menemui roti dari tepung putih bersih hingga saat baginda bertemu Allah wafat. Ditanya lagi, adakah kamu memiliki alat penampi pada zaman Rasulullah SAW? Jawab beliau, kami tidak memiliki alat penampi pada zaman Rasulullah SAW. Ditanya lagi, bagaimana pula kamu membersihkan tepung barli yang kamu makan dari jemari dan jerami dan antahnya? Jari zombie. Ya, terus. Jawab beliau, kami menipunya hingga terbang. Kami menipunya, Masya Allah. Kami meniupnya hingga terbang. Serbuk-serbuk Jemari, jerami dan antahnya. Kemudian barulah kamu mengulinya. Kamu pula dah. Jangan tertipu dengan tulisan. Kemudian barulah kami mengulinya. Baru kami lah. Silap tu. Kami. Jadi para sahabat hanya mengambil, kemudian ditampinya bali tersebut, kemudian ditiup. Macam tu saja. Tampi lagi, tiup lagi. Kemudian pilih yang elok, ditumbuk, kemudian diletakkan air, dikacau, kemudian dibuat roti. Tuan cuba buat. Saya buat dah di Mesir. Tu yang telah ditumbuk dah tu. Gerah, ya Allah. No? Memang boleh bawa dalam perjalanan 2-3 minggu. InsyaAllah tak akan berkulak roti tu. Baik, wallahu alam, kita berhenti sekejap untuk bagi laluan pada solat Isyak, dan kita akan sambung pada hadis yang seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.